Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan Tarikh Tasyrik Islami. Yang mana kita sampai ke terakhir itu, kita bincangkan berkenaan dengan tajuk Imam Ahmad bin Hanbal. Bin Hanbal yang kita berhenti sampai bahagian usul mazhab kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ini insyaAllah kita ambil yang pertama itu, macam dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, usul pertama dari mazhab Imam Ahmad adalah nusus, nas-nas. Maka dia takkan menoleh kepada apa-apa selepas daripada nas. Kalau nas ada, dia takkan tengok kepada yang lain. Dan bahkan dia tidak menerima pendapat para sahabat Nabi, sahabat kalau sekiranya bertentangan dengan nas. Okey. Kalau canggah para sahabat canggah nas, dia akan tengok pada nas, takkan tengok pada para sahabat. Ini dia punya disiplin dia. Okey. Jadi macam kita dia kata macam bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya pendapat berkenaan dengan tajuk wanita yang dicerai talak ketiga, Fatimah Qais kata tak dapat sebarang tempat tinggal, tidak ada dapat juga sebarang nafkah, iddah. Maka Umar keluar fatwa di opposite, tapi yang itu daripada Nabi SAW, maka dia tak ikut. Dia tak follow pada Umar bin Khattab punya pendapat. Dia kata demikian juga demikian juga masalah pendapat Umar melarang orang yang buat ifrad dan juga buat qiran daripada fasakh dia punya haji, punya niat tukar kepada tamattu'. Kerana sahih hadis Nabi SAW suruh mereka tukar daripada ifrad kepada qiran, kepada tamattu'. Ifrad kepada tamattu'. Dia datang kemudian juga dia kata dia tak pandang pada pendapat Ibn Abbas bahawa iddah wanita yang hamil tu, dia kata tempoh paling panjang. Dan pasal ikut pada hadis Nabi SAW, Subayyah al-Aslamiyah dilahirkan anak, kemudian lepas suami dia mati, maka beberapa hari je lalu bagi Nabi SAW kata dia dah halal ketika mana dilahirkan kandungan dia. Dan juga dia tak memandang kepada pendapat Mu'adz bin Jabal serta Muawiyah dalam pewarisan Muslim daripada kafir, kerana sahih hadis Nabi SAW melarang daripada itu. Jadi macam dia anggap bahawa kalau sekiranya kedudukan para sahabat bagus mana sekalipun, tidaklah dikira ruang untuk meninggalkan nas. Okey, baik. Okey, ini kedua kedua fatwa para sahabat. Okey, dia kepada kedua yang menjadi usul mazhab Ahmad bin Hanbal adalah fatwa para sahabat. Dalam menjadikan Ibn Qayyim usul kedua daripada usul Imam Ahmad, apa difatwakan dengannya sahabat, apa yang para fatwakan. Kerana sesungguhnya apabila didapati untuk sebahagian mereka fatwa yang tak diketahui untuknya sebarang penyanggah. Mana ada fatwa tapi tak ada siapa canggah. Jadi kan mereka maka dia kata maka dia tidak akan kembali lagi kepada selainnya. Dan yang diketahui bahawa fatwa para sahabat adalah dalil yang dipercanggahkan padanya di sisi ahli usul. Jadi Imam Ahmad melihat bahawa apa difatwa oleh para sahabat, jika tak diketahui baginya ada sebarang penyanggah, maka ia adalah hujah. Dan itu adalah kerana ia diambil kira termasuk daripada bab ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Sukuti maksudnya ijma' yang dengan bukannya semua orang keluar pendapat yang sama, tapi seorang keluar pendapat semua diam. Yang macam Nabi SAW lah. Perbuatan para sahabat yang Nabi tengok, Nabi tak tegur, tak kata haram atau tak dibenarkan. So itu dikatakan sebagai ikrar.
So, dan kita tahu para sahabat Nabi SAW mempunyai sifat menjaga agama itu lebih besar daripada yang lain. Jadi dia akan tegur menegur pada perkara yang mereka lihat ia tidak bertepatan dengan syariat. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal dia berwarak berjaga atau menjauhi untuk menamakan ini sebagai ijma'. Lalu dia katakan aku tak tahu sesuatu yang boleh menolaknya, atau dia kata aku tak tahu padanya pencanggahan atau sebagainya lah, atau sebagainya. Maka dia kata benda tu kena jadi hujah. Dan kata-kata sahabat pada apa yang tiada ruang untuk ijtihad padanya, dia adalah pada kedudukan hadis yang marfu', terutama pada perkara ghaibiyat tentang akhirat, syurga, neraka, dosa, pahala. Ia dianggap sebagai benda yang bila orang sebut benda tu dianggap hadis yang marfu'. Adapun apabila ia menjadi apabila ia ada pendapat, dia adalah untuk pendapat padanya ada ruang, maka ia tak boleh tidak pasti dua perkara. Adapun pada perkara yang untuk pendapat padanya ada ruang. Kalau perkara yang contoh macam apa, hukum tertentu dalam fiqh ataupun dalam masalah ibadat yang kadang-kadang mungkin ada kat situ ruang untuk pendapat, maka perkara tersebut Imam Ahmad anggap tak boleh lari pada dua ruang. Pertama, bahawa tersebar dan tersiar di antara para sahabat dan tidak zahir penyanggahannya. Maka zahir kata Imam Ahmad, ia adalah dalil yang diputuskan dengannya dan wajib kita ikuti, dan diharamkan menyanggahinya dan tidak dinamakan ia ijma'. Namun tidak dikatakan dia ijma', bahkan ditemui daripada beliau, kata-kata beliau, okey, barang siapa mendakwa ijma' maka ialah berdusta. Okey. Barangkali orang ramai telah bersanggahan tapi tak dinukilkan akan penyanggahan tersebut. Okey, itu maksud dia. Kerana mereka nisbahkan kepadanya mengingkari ijma'. Kerana ini mereka menisbahkan kepada Imam Ahmad pengingkaran ijma', sedangkan dan dibawa pada keingkaran ini bahawa dia mengingkari ijma' umum dari segi lafaz lah. Bukan ijma' sukuti, ijma' lafaz. Ijma' dari segi lafaz, mana semua bersepakat dengan satu pendapat. Ataupun ijma' sesudah para sahabat, ataupun sesudah mereka dan sesudah para tabi'in, ataupun sudah kurun yang 3 yang dipersaksikan untuknya kebaikan. Itu maksud dia lah. Bila dia kata barang siapa mendakwa ijma' maka dia telah berbohong. Terutama macam zaman sekarang lah. Bila orang kata ijma' bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah ni adalah ahli sunnah. Macam mana nak cakap pasal Asy'ariyah dan Maturidiyah ni wujud lepas daripada zaman ilmu kalam kan, 300 hijrah ke atas baru muncul. Jadi macam mana nak kata bahawa diorang ni adalah ahli sunnah daripada mula. Bahkan dakwaan ijma' tu menipu. Macam juga macam orang tolak Imam Ibn Taymiyah punya pendapat berkenaan dengan masalah talak 3 jatuh 1 kan, dia kata menjagahi ijma'. Saya kata ijma' pun menunjukkan ijma'. Ijma' tu maksud kesepakatan semua para ulama'. Sedangkan kalau 4 mazhab saja yang sepakat, tapi ia bukannya bermaksud telah disepakati oleh para sahabat semua sekali. Itu kena faham betul konsep ni kena jaga sikit. So, jadi penisbahan kepada Imam Ahmad bahawa dia mengingkari ijma' tu tak betul. Tapi ingkar dia tadi adalah kepada ingkar ijma' umum dari segi lafaz mulut satu, ataupun bukannya ijma' sukuti. Ijma' sukuti dia setuju, dia yang kata apa yang disepakati oleh para sahabat, apa yang dikatakan oleh seorang sahabat tak ada sebarang penyanggahan terhadapnya, maka ia mesti diikuti. Macam ijma' lah, seolah ijma'. Ataupun dia ijma' apa yang sudah pada zaman para sahabat atau sudah mereka dan sudah para tabi'in, ataupun sudah kurun yang 3 yang disaksikan kebaikan. Okay. Dan kalau dia kata yang kedua, pada perkara yang ada ruang ijtihad ni, yang kedua adalah bahawa tidak tersebar dan tidak tersiar di antara semua para sahabat. Ya. Yang tadi tersebar di kalangan para sahabat. Ini tidak tersebar, tidak tersiar di antara seluruh para sahabat. Dan namun tidak diketahui untuknya penyanggah. Jika ia menunjukkan kepadanya kias, wajib beramal dengannya. Okay, macam dikatakan Abu Barakat dalam Musawwadah, dia kata idza qala as-sahabiyyu qaulan, bila berkata seorang sahabat satu kata-kata, walam yunqal an sahabiyyin khilafuhu, tak dinukilkan daripada seorang sahabat yang lain penyanggahannya, wa huwa ma yajri bimithlihi al-qiyas, dan dia adalah apa yang berjalan dengan seumpamanya kiasan wal ijtihad, fa huwa hujjatun, dia adalah hujjah. Okay, dan nas kepadanya Ahmad dalam banyak tempat dan dia mengutamakan ini ke atas kias.
Pendapat para sahabat tadi yang tak ada penyanggah tu dikedepankan sebelum qiyas. Okay, dan inilah yang ditemui daripada Imam Ahmad daripada kata-kata beliau. Beliau berkata, dia kata ma ajabtu fi mas'alatin illa bi hadis an Rasulillah SAW. Tidak aku menjawab pada satu persoalan kecuali dengan hadis daripada Rasulullah SAW. Wa idza wajadtu fi dhalika sabili ilaihi. Dan itu apabila aku dapati pada jalan kepadanya. Pada itu jalan kepadanya. Au anis sahabati, ataupun aku menjawab permasalahan daripada para sahabat, awit tabi'in atau para tabi'in. Fa idza wajadtu an Rasulullah SAW lam a'dil ila ghairihi. Apabila aku temui daripada Rasulullah SAW, aku tidak akan menyimpang kepada selain baginda. Fa idza lam ajid an Rasulullah SAW fa an khulafa al-arba'ati ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan apabila aku tak dapati daripada Rasulullah SAW, maka daripada para khulafa yang 4 yang berpetunjuk, yang diberikan hidayah. Fa idza lam ajid anil khulafa, bila aku tak dapat temui daripada para khalifah berkenaan, fa an ashabi Rasulullah SAW al-akabir bil akabir, maka daripada para sahabat Rasulullah SAW yang besar dengan yang besarlah, yang besar-besarlah, yang tua-tua, ya. Fa idza yang lebih tua, more senior. Fa idza lam ajid fa anit tabi'in, kalau aku tak temui maka daripada para tabi'in. Okey. Wa anit tabi'in ataupun daripada tabi'in. Wa ma balaghani an Rasulullah sallam hadithun bi amalin lahu thawabun illa amiltu bihi. Dia kata tidak sampai kepada aku daripada Rasulullah sallam dengan satu amalan yang mempunyai ganjaran kecuali aku akan beramal dengannya. Raja'a dzalika thawaba walau maratan wahida. Berharap akan ganjaran perkara itu sekalipun sekali saja. Wa yaqulu, beliau berkata lagi, usul sunnati indana, usul sunnah di sisi kita adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW wal ittida'u bihim. Usul sunnah di sisi kita adalah berpegang dengan apa yang berada padanya para sahabat Rasulullah SAW dan juga mengambil contoh, mengambil ikutan dengan mereka. Wa tarkul bid'ah, serta meninggalkan bid'ah. Okey. Berkata Syekh Abu Zuhrah, kerana itu dia kata-kata para sahabat dan fatwa mereka hujah di sisi beliau, sisi Imam Ahmad, selepas hujah hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Okay? Dan telah berlalu telah berlalu terhadap yang mursal. Mursal ni daripada hadis adalah apa yang tabi'in riwayatkan. Tabi'in kata Rasulullah sabda. Itu mursal. Telah berlalu terhadap yang mursal daripada hadis-hadis dan dhaif daripada khabar, yang daripada hadis-hadis yang yang dhaif, dan telah dia maksud dia dahulukan fatwa para sahabat, kata-kata para sahabat, fatwa para sahabat ke atas hadis yang mursal serta khabar yang dhaif. Dan telah bersepakat ulama yang menukilkan fiqh beliau, fiqh Imam Ahmad bin Hanbal, ala dzalika, di atas perkara itu, dan mereka tidak bersanggahan padanya. Semua mereka bersepakat ke atas bahawa beliau dahulu mengambil dengan fatwa para sahabat dan dia tidak berijtihad dengan pendapatnya sendiri, apa yang didapati dalam satu tajuk fatwa, sebarang asar yang dinukilkan daripada seseorang sahabat. Bila ada sahabat Nabi kata, dia akan follow kat sahabat Nabi. Itu fatwa dia. Yalah, selagi mana tidak ada percanggahan lah. Bila ada percanggahan, dia akan pilih. Okey, bawah ni akan datang nombor 3. Ketiga, pemilihan daripada fatwa para sahabat apabila mereka bercanggahan. Pemilihan daripada fatwa-fatwa para sahabat apabila mereka bercanggah. Okey, dia kata berkata Imam Ibn Qayyim, dia kata usul yang ketiga daripada usul beliau, iaitu usul Imam Ahmad, apabila bercanggahan para sahabat, okey, maka dia memilih di antara pendapat mereka apa yang lebih dekat di antaranya kepada kitab dan sunnah. Dan dia tak keluar daripada kata-kata pendapat mereka. Maksudnya dia akan duduk dalam pendapat mereka saja dan pilih mana lebih dekat pada Quran dan sunnah, kitab dan sunnah. Dan jika tak nyata kepadanya kesepakatan seseorang akan muafaqat ahadil aqwal, dan dia tak nyata kepadanya kesepakatan salah satu pendapat, okey, dia akan ceritakan percanggahan padanya dan tak putuskan dengan sebarang pendapat. Dia kata kat sini ada khilaf, tapi dia tak kata mana satu sebab tak dapat nak kuatkan mana-mana. Kalau dia kata dia boleh kuatkan, pendapat memang nampak dekat dengan salah satu dalil, maka yang itu dia akan pilih. Jika tidak, dia akan kata ada khilaf dan dia tak putuskan apa-apa.
Okey. Dan nyata daripada ini bahawa yang dikendaki dengan pilihan di antara pendapat para sahabat adalah dia memilih yang paling dekat daripada pendapat-pendapat ini kepada kitab dan sunnah. Dan ini memerlukan kepada dia meneliti padanya dan kembali kepada nas supaya dia boleh memilih yang paling dekat di antara pendapat berkenaan kepada petunjuk nas. Petunjuk nas ya. Berkata Abu Ya'la Al-Farra, seorang ulama Hambali ya. Dia kata apabila bercanggahan para sahabat dalam satu masalah di atas dua pendapat dan tak mengingkari sebahagian mereka ke atas sebahagian lain. Tak mengingkari sebahagian mereka ke atas sebahagian lain, kata tidak harus bagi siapa-siapa yang di kalangan ahli ijtihad untuk mengambil pendapat sebahagian mereka dengan tanpa petunjuk yang di atas kesahihan kata-kata sahabat berkenaan. Dia tak boleh ambil pendapat sebahagian mereka dengan tanpa petunjuk ke atas kesahihan pendapat tersebutlah. Kalau dia dapat kesahihan tadi dengan tajuk tadi dia banding dengan nas. Banding dengan nas. Kalau dia kata kuat kepada nas, dia akan pilih itu. Baik. Dan dalam usul mazhab Imam Ahmad oleh Dr. Abdullah Turki, riwayat yang lain dengan makna inilah. Dia kata apabila bercanggahan para sahabat Rasulullah SAW, tidak harus untuk seorang lelaki untuk mengambil dengan pendapat sebagai mereka dengan tanpa pemilihan. Okay. Dilihat yang mana yang lebih dekat kepada kitab dan sunnah. Riwayat lain kata-kata Imam Ahmad, riwayat lain daripada Imam Ahmad punya usul. Yang ketiga itu kalau dia kata ada percanggahan pendapat, tak ada Quran, tak ada nas, maka ada pendapat tapi ada 2-3 pendapat yang bercanggahan, maka dia pilih untuk ambil yang mana lebih dekat kepada nas kitab dan sunnah. Mana dekat kitab dan sunnah, maka itu yang dia ambil atau dipilih. Okey. Menunjukkan kata-kata Ibn Qayyim dalam tempat yang lain bahawa pentarjihan dalam pemilihan, mana cara dia memenangkan atau menguatkan dalam pemilihan ni, dia kata-kata para sahabat, dia kata tidak terhenti pada yang paling dekat pada kitab dan sunnah sahaja. Bahkan dia jadi dengan pentarjihan dengan apa? Dengan bahawa pemilik pendapat tersebut yang dipilih tu lebih mengetahui banding yang lain. Dia berpengetahuan berbanding yang orang lain. Contoh macam bila dia kata, dia kata sekiranya kata-kata ia adalah daripada Khulafa' Rashidun, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ataupun di kalangan orang mereka yang terkenal dengan berfatwa seperti Aisyah, Ibn Umar, seperti Ibn Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ibn Abbas. Walaupun dia bukan daripada khulafa, tapi mereka pendapat akan dikedepankan. So tak madai juga lah dia kata pada kita sebab dianggap yang lebih tahu ni, yang lebih berpengetahuan ni, dia mungkin lebih tahu apa sudut yang tak diketahui oleh orang lain. Okay, dia kata فَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِمَامُ مَا يَرْجِعُ إِلَى اخْتِيَارِ أَهْلِ الْأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ. Dia kata jika tidak mendapati imam ma yurajjihu, apa yang boleh mentarjihkan pemilihan salah satu pendapat para sahabat, iaitu haka aqwal manqulata anhum. Dia akan ceritakan pendapat-pendapat yang nukil daripada mereka, walam yaqta' biqaulin minhum, dan dia tak putuskan dengan satu pendapat di antaranya, di antaranya. Dia terus pilih untuk nukilkan percanggahan tapi tak ada buat keputusan mana satu yang lebih kuat. Terpulang pada orang yang berikutnya lah. Okay, baik. Keempat, al-akhdhu bil mursali wal hadithi dha'ifi. Keempat, ambil dengan hadis mursal. Mursal ni tabi'in kata Nabi sabda. Okay. Dan hadis yang dhaif. Ini kalau tak di atas ni lah. Tak ada nas-nas, tak ada pendapat sahabat yang tak dicanggahi oleh orang lain. Itu kemudian ketika percanggahan para sahabat, mana yang lebih dekat pada kitab dan sunnah, ataupun lebih dari itu adalah yang lebih tahu di antara para sahabat. Kemudian baru masuk ini. Yang keempat, mengambil dengan yang mursal, itu hadis mursal serta hadis yang dhaif. Okay, asal yang keempat, usul yang keempat daripada usul Imam Ahmad bin Hanbal adalah mengambil dengan hadis yang mursal. Itu hadis yang seorang tabi'in kata Nabi sabda. Tabi'in adalah orang jumpa sahabat tak jumpa Nabi. Tabi'in orang jumpa sahabat tak jumpa Nabi. Macam kita sekarang ni lah, bila kita kata qala Rasulullah SAW kan, tanpa kita sebut perawi dia siapa dan sebagainya, nombor hadis riwayat Imam Bukhari dan sebagainya, kita mana boleh cerita itu, tapi pada anak-anak kita, anak murid kita, kan? Pada orang-orang yang kita dengar, dia akan kata Ustaz Adli kata hadis Nabi SAW. Okay, macam tu sebenarnya hampir macam tu lah kedudukan dia. Cuma tabi'in ni di antara mereka dengan sahabat hanya, di antara mereka dengan Nabi hanya seorang sahabat.
Atau 2 orang sahabat tak kisah, tapi yang pentingnya mereka sempat dengan orang jumpa Nabi. Tapi ketika mereka ceritakan tadi, wallahu a'lam, mungkin ketika bercerita mereka tak ceritakan orang yang mereka ambil daripadanya hadis tersebut. Lalu jadilah hadis mursal, ya. Mursal tidak dia skip sahabat terus kepada Nabi SAW. Ikut kepada syarat hadis yang sahih, hadis ni adalah dhaif. Sebab hadis yang sahih syarat pertama dia adalah bercantum sanad. Mesti bercantum daripada A kepada B, B kepada C, C kepada D sampai kepada Nabi SAW. Hilang salah seorang perawi, maka ia dikira telah hilang syarat kesahihan. Okey. Okey, mengambil dengan hadis yang mursal dan juga hadis yang dhaif. Okey. Dia kata dan apabila hadis mursal, istilah muhaddisin adalah apa yang gugur padanya seorang sahabat. Okey. Sebagaimana contoh berkata seorang tabi'in, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW. Hasan Basri kata ke, Sa'id Musayyab kata ke, Attab bin Rabah kata ke, semua tu di antara sebagai hadis yang mursal. Dia berbeza dengan munqati' dan mu'dhal. Munqati' ni hilang perawi pada mana-mana kedudukan. Kan tabi'in hilang ke, tabi'in hilang ke, seorang. Kalau mu'dhal ni hilang 2 orang. 2 orang hilang. Ya, bila seorang tabi'in kecil riwayatkan hadis dari Nabi SAW. Atas dia ada seorang tabi'in, kemudian ada sahabat, kemudian oleh Nabi. So dia hilang 2 orang. 2 orang dia hilang. So beza. Mursal ni lain. Mursal ni seorang sahabat je gugur. Okey. Dia kata kerana mursal ni pada istilah ahli usul, dia adalah kata-kata seorang yang saksama dipercayai. Qala Rasulullah SAW. Ya. Seorang yang saksama dipercayai berkata qala Rasulullah SAW. Telah bersabda Rasulullah SAW. Ya. Tak kira orang tu sahabat ataupun selainnya. Lalu merangkumi yang munqati' lalu ia merangkumi yang munqati' dan mu'dhal. Dia macam campur aduk kan. Gugur je, tak kisah banyak atau sikit. Tapi kat sini beza sebenarnya memang sahabat sini macam Aisyah radhiyallahu anha ketika cerita tentang Nabi dekat Gua Hira. Dia belum kahwin dengan Nabi, macam mana dia boleh tahu cerita? Tapi kita tahulah mesti dia cerita tu dia dengar daripada Nabi sendirilah. Lepas tu dia cerita balik pada kita tentang awal permulaan wahyu tu. Macam mana Nabi tu mula-mula dapat wahyu. Dia cerita tu dia ceritakan lah. Dia kira mursal lah sebab dia tak ada ketika mana ni. Tapi mursal sahabat, yang jatuh sahabat juga. Dia sahabat tak apa. Tapi kalau kita tabi'in, hilang sahabat, dia masalah juga. Hilang sahabat. Okay, jadi istilah usul ni macam sama rata lah. Okay, dia kata, mursal istilah ahli usul adalah kata-kata seorang yang saksama, lagi dipercayai, dalam bersabda Rasulullah SAW. Tak kira seorang sahabat, atau selainnya, lalu merangkumi yang munqati' dan mu'dhal. Okay. Dan mursal para sahabat diterima di sejumhur para ulama. Okay. Maksudnya kalau macam itulah saya kata Aisyah cerita benda Nabi alami ketika mana permulaan wahyu. Sedangkan dia cuma tinggal dengan Nabi 2 tahun lepas hijrah. Maksud dia kalau ikutkan keseluruhan 15 tahun lah. 15 tahun. Mana kisah permulaan wahyu tu berlaku 15 tahun sebelum Aisyah tinggal serumah dengan Rasulullah SAW. So mursal lah. Atau Ibn Abbas ceritakan benda yang cerita tadi, dia mungkin dengar ada sahabat yang lain. Itu yang mursal sahabat. Okay, mursal sahabat di sisi para ulama, jumhur para ulama adalah diterima. Adapun mursal yang bukan sahabat, maka telah bercanggahan para ulama dalam menerima penerimaan dan pengujahan dengannya. Di atas beberapa pendapat. Adakah diterima secara mutlak atau tak diterima secara mutlak, ataupun diterima daripada imam-imam nukilan khabar, maksudnya imam-imam besar macam Sa'id Musayyab, Attab bin Rabah sebagainya, ataupun tak diterima daripada diterima daripada zaman tiga generasi tu, tabi'in tu, atau dan tidak selain mereka. Itu dipanggilkan ada khilaf tentang masalah ini. Tapi yang jelasnya dia hukumnya sama, tetap dalam masalah hadis tak boleh, masih ditulis sebagai dhaif. Cuma nak penerimaan tadi ni kat sini, kalau dia kata timbul tajuk berkenaan macam pendapat sahabat kan, tak ada siapa canggah, dan tabi'in punya pendapat pun tak ada siapa canggah. Dan kat situ kita bincang. Okay, melihat Ahmad bin Hanbal, penerimaan mursal secara mutlak dan sama di sisi ini dalam perkara ini mursal sahabat dan mursal daripada selain sahabat. Dan ini adalah riwayat yang paling kuat di sisi beliau, daripada beliau,
mengedepankan hadis mursal ke atas qiyas. Qiyas Hari kita di logik, kita ada hadis mursal. Hadis mursal dulu dia kata. Akan tapi dia dia mengedepankan ke atasnya pendapat sahabat. Bila tidak diketahui siapa yang menyanggah, maka sahabat punya pendapat tu lebih keutamakan daripada hadis mursal. Hadis mursal ni sabda Nabi, tapi kerana syarat sahih dia hilang, maka dia tak dapat duduk seperti pendapat yang sahih daripada para sahabat Nabi SAW. Okay. Berkata Abu Zuhrah, kata, ketika dia membentangkan pendapat Imam Ahmad dalam mursal, dia kata akan tapi kita perakukan di sini, dia kata kita memperakui perkara ini, kita dapati daripada kebenaran untuk kita katakan bahawa sungguhnya Imam Ahmad radhiyallahu anhu mengambil kira atau menganggap mursal daripada sudut khabar-khabar yang lemah. Memang macam tu, dia anggap khabar lemah sebab dikedepankan kata-kata sahabat ke atas mursal. Yang akan terjadi asal penolakannya dan tidak penerimaannya. Yang terjadi asal, hukum asal dia adalah ditolak hadis yang dhaif dan juga tidak diterima. Kerana itu dia kedepankan ke atasnya fatwa para sahabat. Fatwa para sahabat menang ke atas hadis mursal. Dan dia takkan mengedepankan fatwa-fatwa ini ke atas hadis-hadis yang sahih sahaja. Hadis sahih dan para sahabat yang pendapat tak menang. Maka maka dia mengedepankan fatwa para sahabat ke atas hadis mursal ni adalah bukti bahawa ia menganggapnya sebagai lemah dan tidak sahih. Dan itu dan dia dengan itu, beliau dengan itu mengarah ke arah kepada ahli setuju ahli hadis yang memperakui bahawa hadis mursal ni termasuk daripada hadis yang dhaif, bukan daripada hadis yang sahih. Tapi dia hanya fatwa dengannya pada keadaan terdesak. Kerana tidak mahu untuk berfatwa dalam agama dengan sesuatu daripada dirinya sendiri. Dan sedangkan di sini ada asar yang boleh dia berteman dengannya. Okey. Dia boleh ada asar, tapi asar dia macam lemah sikit. Jadi dia kalau boleh, selagi boleh ada asar, dia ambil asar. Tapi benda tu dikira lemah atau tak lemah. Okey. Maka dia mengambil berpegang dengannya selama mana tiada baginya sebarang imam di kalangan para sahabat yang berfatwa dengan fatwanya. Kalau imam di kalangan para sahabat berfatwa, maka jatuhlah hadis yang mursal ni, tak diterima langsung. Baik. Dan melihat Imam Ahmad dalam yang masyhur daripada sisi beliau, bahawa dia beramal dengan hadis dhaif, dia kata bahawa dia beramal dengan hadis dhaif. Dia kata sesungguhnya dia menerimanya dan juga mendahulukannya ke atas qiyas. Akan tetapi dia tak menjadikannya dalam martabat hadis yang sahih. Bahkan disyaratkan bahawa tak dapati dalamnya bab yang dalam bab tu selain daripada hadis itu. Hadis tu je ada lain, kalau ada yang lain dia tak akan pakai ini. Tapi kalau dia kata tak ada yang lain, ini je yang ada, maka dia akan gunakan. Dia kata dan dia menjadi martabatnya di sisi beliau sesudah fatwa para sahabat. Bahkan sesudah daripada hadis yang mursal. Okey. Di antara ditemui daripada beliau dalam perkara itu, kata-kata beliau, al-hadits dha'ifu ahabbu ilayya minar ra'i. Hadis yang lemah lebih disukai di sisiku berbanding pendapat. Yang telah menyebut Ibn Jauzi bahawa Ahmad bin Hanbal dahulu mendahulukan hadis yang dhaif ke atas qiyas. Daripada Abdullah bin Ahmad, beliau berkata, aku tanya bapaku mengenai seorang lelaki yang berada di negeri yang tak dapati padanya kecuali tak dapati dalamnya kecuali sahibul hadis, pemilik sebuah hadis yang dia tak tahu sahihnya atau daripada dhaifnya. Dan dia ada ahli ra'i kat situ. Okey. Lalu berlaku padanya satu keadaan. Maka bapa dia berkata, kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, bapa dia kata, dia tanya pada ahli hadis dan dia tak tanya kepada ahli ra'i. Okey, dhaif hadis ni lebih kuat daripada pendapat. Hadis yang dhaif lebih kuat daripada pendapat orang tertentu. Dia kata baik. Dan kita disyaratkan dalam hadis yang dhaif ni ketika si Ahmad ketika dia kata agar diterima dan juga diamalkan dengannya, bahawa janganlah dia batil ataupun tidak mungkar. Batil ni mana ada pembohongan, pendustaan. Mungkar ni
Maksud dia bertentangan dengan hadis yang lebih hadis yang sahih. Dan juga tidak ada dalam sanadnya orang yang tertuduh dengan menipu ataupun buat hadis. Maka ia dengan itu menjadi dekat dengan hadis yang hasan. Berkata Ibn Qayyim, dan tiadalah dikendaki dengan yang dhaif di sisi beliau yang batil, tidak juga yang mungkar, tidak juga apa yang dari riwayatnya seorang yang dituduh itu menipu ataupun membuat hadis. Okay? Dengan keadaan di mana tidak harus kita pergi kepadanya dan beramal dengannya. Bahkan hadis dhaif di sisi beliau adalah daripada bahagian yang sahih dan bahagian yang hasan. Okay? Satu bahagian daripada yang sahih atau satu bahagian atau daripada bahagian-bahagian hasan. Dan tidak ada, tidak jadi bahkan dahulu sebenarnya tak dibahagikan hadis ni kepada sahih, hasan, dhaif. Bahkan kepada sahih dan dhaif saja. Dan untuk dhaif ni ada beberapa martabat. Dan apabila tak dapati pada bab ni sebarang kesan yang menolaknya, tidak ada kata-kata sahabat, tidak ada ijma' di atas khilafnya, maka beramal dengannya di sisi beliau lebih utama berbanding kias. Okey. Yang terakhir, usul Ahmad adalah kias. Okey. Al-qiyas, kita menyamakan hukum satu benda yang baru yang tak ada dalil dengan satu benda yang dahulu yang ada dalil. Okey, baik. Sekiranya tak dapati di sisi Imam Ahmad dalam satu permasalahan nas, tidak juga kata-kata sahabat, tidak kata-kata seorang pun di kalangan mereka, tidak juga asar yang mursal atau dhaif, dia akan beralih kepada usul yang kelima iaitu qiyas. Okey, lalu dia menggunakannya untuk kerana terdesak, dia kata. Dan telah berkata beliau telah berkata dalam kitab Al-Khalal. Dia kata, aku tanya Imam Syafi'i mengenai qiyas, maka dia kata Imam Syafi'i kata hanya kita pergi kepadanya, hanyalah dituju kepadanya, jadi kepada qiyas ni ketika terdesak. Adapun ataupun pada atau pada apa yang ini maknanya lah, cakap dia macam tu. Kita cuma pergi pada qiyas bila terdesak je. Bagi hukum benda sesuatu baru yang tak ada hukum, baru kita pergi. Menyebut Qadi Abu Ya'la Al-Farra, dia kata bahawa qiyas akal wajib kita berpendapat dengannya. Okey. Dan beramal dengannya. Qiyas akli ya wajib berpendapat dengannya dan juga beramal dengannya di atasnya. Dan bahawa Imam Ahmad dahulu berhujah dengan dalil-dalil akal dalam banyak tempat. Okey. Okey, dan beliau berkata dalam permasalahan qiyas syar'i harus untuk kita beribadat dengannya. Okey, qiyas syar'i harus untuk kita beribadat dengannya, dan pensabitan hukum-hukum syarak daripada sudut akal dan syarak, dia kata sebenarnya. Dan beliau mendapat tidak harus, seorang tu tak perlukan kepada qiyas, dan wajib ke atas hakim dan juga pemerintah kembali kepadanya, yang dikembali kepadanya urusan untuk menghimpun yang untuk menghimpunkan kepadanya manusia, di atasnya manusia orang ramai. Dan mereka dia mengiaskan dan juga menyerupakan sebagaimana ditulis oleh Umar kepada Syuraih, qasil umur. Umar tulis kepada hakim Syuraih tu supaya kiaskan perkara-perkara mana benda yang tak ada hukum, tengok pada benda yang ada hukum, ada tak bersamaan hukum dengan cara macam tu. Okey, dia kata di antara penggunaan Imam Ahmad bin Hanbal qiyas, bahawa beliau mensahkan pengharaman riba fadl pada apa riwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Adh-dhahabu bil-dhahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'ir bil-sya'ir wat tamru bil-tamri wal milhu bil-milhi mislan yadan biyadin." Dia kata emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, serupa tangan dengan tangan, on the spot. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kama syi'tum. Bila bercanggahan sahaja jenis-jenis ini, maka juallah sebagaimana kamu inginkan. Tapi apa? Yadan biyadin, tangan dengan tangan. Okay? Tangan dengan tangan, on the spot. Okey, dia telah bersepakat para ulama ke atas berjalannya riba pada barang-barang yang 6. Kemudian mereka bercanggahan, adakah ia pada maknanya ataupun pada benda-bendanya? Sebab kalau maknanya barang-barang tadi adalah nilaian dan juga makanan. Kalau pada barang saja, dan beras tak masuklah. Okey, dan adakah diketahui itu dengan makna ataupun tidak? Okey. Berpendapat jumhur para ulama pada pengetahuan itu, dan juga dia melampau kepada selain daripada yang 6 berkenaan. Kemudian mereka bercanggahan pada illah riba tu.
Yang masyhur di sisi Imam Ahmad, yang terpilih di sisi umum teman-teman beliau adalah illah riba pada naqdain. Okey. Okey. Kaunuhu mauzun mauzun jinsin. Okey. Dia kata yang pada riba pada dua mata wang tu, emas dan perak tu, kerana keadaan dia ditimbang dari segi jenis. Dan pada benda-benda objek-objek, kandum, barley, tamar, garam, dia kata pada barang-barang keadaan dia sukatan dari jenis. Dia sukat dengan timbang. Kalau ikut timbangan macam kita ada kilo lah. Okey. Zaman sekarang ni kita dah zaman dulu dia masalah barang ni dia ada kail dengan mizan. Mizan ni bila kita ada timbangan. Kita ada neraca. Itu dipanggil kail. Dia panggil mizan. Sukatan ni kail ni macam kita ada cupak. Cupak kan, bila kita ada cupak, cupak ni 1 cupak, 2 cupak. Cupak raja macam cerita apa? Piramli tu kan. Cupak. 3 cupak, 4 cupak. Gantang. Itu dipanggil sebagai kail. Sukatan Baik. Okay, jadi dia kata di atas ini berlakulah riba pada semua yang disukat atau ditimbang dengan jenisnya dari segi apa? Makanan atau selainnya. Makanan atau selainnya. Seperti biji-bijian dia kata. Okay. Ashnan tak silap saya. Jap. Daun-daun. Apa herba-herba. Herbs kan. Kemudian kapas, kaftan yang ni, besi, tembaga. Dia semua tu kena sekali. Walaupun kita banyak yang tu dia tak letakkan situ, tapi Imam Ahmad dia kias kepada masalah benda tu timbang sukat maka terus ada. Dan tidak berjalan pada makanan yang tidak ditimbang dan tidak disukat dan tidak disukat dan tak ditimbang, seperti pakai bilangan, pakai biji. Okey. Lalu berkata Imam Ahmad tidak harus besi, tembaga berlebihan berkiaskan kepada emas dan perak. Kalau kita jual besi dengan besi, okey, tembaga dengan tembaga dan sebagainya kan, maka tak boleh jual dalam keadaan berlebihan. Macam besi saya beri awak, besi tinggi, tak boleh. Dia kiaskan kepada emas dan perak. Okey. Pendapat ni lah pendapat dia. Kalau ikut kepada jumhur tak. Jumhur anggap benda mat'umat kan, benda tu adalah makanan atau nilaian saman. Sedangkan besi bukan berbentuk sedemikian. Baik, ala kulli hal itu kiasan dia buat. So kiasan dia lah, bukan tak bagi kias. Berkata Syekh Abu Zuhrah dan Hanabilah, ulama-ulama Hanbali, kesemua mereka memperakui bahawa Imam Ahmad bin Hanbal dahulu berpegang dengan kias, dan mereka menguatkan kata-kata mereka dengan gambaran yang datang daripada beliau dengan cabang-cabang fiqh, cabang-cabang hukum yang ditemui daripada beliau, bahawa beliau memberikan isyarat dengan cara pengambilan dengan jalan istimbat. Dia pengeluaran hukum. Okey. Sehinggalah bahawa sungguhnya tidak ada daripada yang menafikan kias. Bahkan dia mengukuhkan dia. Bahawa Imam Ahmad tidak pernah dia menafikan kias. Dia bukan dari golongan menafikan kias, bahkan dia antara orang yang mengukuhkan atau menetapkan kias. Okey. Okey, penukilan ilmunya dan juga penyebarannya. So kita ada 5 lah. Kita ada nas-nas, kemudian pendapat para sahabat yang tak dicanggahi. Bila pencanggahan para sahabat dia ditarjihkan, tak ditarjihkan, dia nukilkan macam tu saja. Kemudian mursal dan juga dhaif, hadis dhaif dan juga hadis mursal. Kemudian yang kelima kias. Okey, itu yang ikut susunan Imam Ahmad punya usul mazhab. Baik. Penukilan ilmu beliau dan juga penyebaran mazhab beliau. Okey. Telah tersebar ilmu Ahmad bin Hanbal. Dia kata
ramai adadun kathir nasyara ilma Ahmada, adadun kathirun minhum, yang telah menyebarkan ilmu Imam Ahmad, bilangannya ramai, orang yang ramai. Di antara mereka pertama, dia kata anak ni yang paling besar, iaitu Soleh, yang menerima ilmu dari bapa dia dan daripada selain beliau, yang sezaman dengan beliau lah, dan berkata padanya Abu Bakar Al-Khalal, innahu, dia adalah perawi fiqh Hambali, Soleh. Kemudian Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang kita sebutkan, mengenai yang mengumpulkan Musnad Ahmad bin Hanbal tu, hadis secara umum dan Musnad bapa dia secara khusus. Kemudian Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakar Al-Asram, daripada pendamping Imam Ahmad, dimeriwayatkan daripadanya persoalan fiqh dan hadis-hadis yang banyak. Abdul Malik bin Humaid bin Abdul Hamid, Abdul Malik bin Abdul Hamid, Abdul bin Abdul Hamid bin Mihran Al-Maimuni. Dia telah mendampingi Imam Ahmad tempoh yang panjang dan menukilkan daripadanya. Kemudian Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj Abu Bakar Al-Maruzi, dia adalah teman istimewa Ahmad, pendamping paling khusus Imam Ahmad, dan dia telah meriwayatkan kitab Wara', kitab Al-Wara' daripada Imam Ahmad. Dan dahulu Imam Ahmad mempercayai pada akal fikiran dia dan juga kewarakannya. Kemudian telah datang Ahmad bin Muhammad bin Harun Abu Bakar Al-Khalal, itu yang mendampingi Abu Bakar Al-Marwi sehingga dia mati, dan menghimpunkan fiqh Ahmad dalam kitab yang Jami' Kabir, himpunan yang besar. Kemudian berkata Ibn Qayyim dalam Muqin, dahulunya Ahmad radhiyallahu anhu tak suka dikarang kitab, dan tak suka mengarang kitab. Dan dia suka untuk menyalin hadis, okay? Dan dia tak suka untuk tulis kata-katanya, dan bahkan dia berkeras terhadapnya sangat-sangat. Tak suka langsung orang tulis kata-kata dia. Maka telah mengetahui Allah Ta'ala keelokan niatnya dan tujuan dia, maka ditulis daripada kata-katanya dan fatwanya lebih daripada 30 jilid, 30 kitab tebal. Dan Allah Ta'ala telah kurniakan ke atas kita dengan lebih dengan kebanyakannya, dengan yang banyak daripadanya, dan maka dia tidak fatwa tak terlepas daripada kita, daripadanya kalau sikit je. Kita dapat banyak kata-kata dia, sikit sangat yang terlepas. Okey. Telah menghimpunkan Al-Khalas, nas-nasnya dalam Al-Jami' Kabir, dan dia mencecah lebih kurang dalam 20 lembaran yang besar, kitab besar. Dan diriwayatkan fatwa-fatwa beliau dan persoalan beliau, dan ceritakan dan telah diceritakan dengannya generasi demi generasi, dan beliau menjadi imam dan ikutan kepada ahli sunnah, walau dengan pelbagai lapisan mereka, sehinggalah para penyanggah terhadap mazhabnya dengan dia kata sehinggalah anal mukhalifina li madhhabihi bil ijtihad wa muqallidin li ghairihi yu'azzimuna nusul. Dia kata sehingga orang yang menyanggahi beliau, mazhab beliau dengan ijtihad, dan yang mengikuti terhadap selainnya, selain beliau, mengagungkan nas-nasnya dan fatwa-fatwa, nas-nas beliau dan fatwa-fatwa beliau, teks-teks yang beliau kata, dan juga fatwa beliau diagungkan, dimuliakan. Dan mereka tahu mengenal untuknya haknya dan dekatnya daripada nas yang fatwa para sahabat. Okey, berbilang riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Ni bukan mazhab Musnad Ahmad tu, ni mazhab dia, fiqh dia. Telah banyak riwayat daripada Ahmad dalam persoalan yang satu, kan, dengan nisbah yang mengatasi ke semua para imam. Kadang dia ada 2-3 pendapat diceritakan bagi satu masalah. Okey. Dan apabila sekiranya ruang untuk ijtihad membawa kepada ini, dia kata kerana seorang mujtahid boleh jadi berpaling daripada pendapatnya, lalu datang siapa menukil daripadanya menunjukkan 2 pendapat dalam satu tajuk. Kan dia boleh je perbaiki, dan orang kedua ceritakan pendapat kedua dia kata tak boleh, pendapat pertama kata boleh. Kata halal, yang kata tak boleh. Jadi basically memang akan boleh jadi macam tu. Telah mengisyaratkan Ibn Qayyim kepada sebab lain yang kembali kepada manhaj Imam Ahmad sendiri, bahawa dia dahulu meriwayatkan kata-kata pendapat para sahabat, kadang-kadang dia riwayatkan pendapat para sahabat, dan kadang-kadang dia milih daripadanya, dan barangkali datang orang-orang yang mengambil daripadanya dan mengistimbat daripada pendiriannya satu pendapat yang lain. Ada macam tu juga. Kadang dia cerita para sahabat tu, dia pilih, kadang dia pilih, kadang datang orang ambil daripada dia
istinbat daripada pendirian dia, pendapat yang baru. Dan mereka sebut pendapat-pendapat berkenaan sekaligus. Dan ini bercanggahan kadang-kadang dengan ini berlain-lain bermacam-macam pendapat dinisbah kepada Ahmad bin Hanbal. Berkata Ibn Qayyim dalam kitab Al-Muwaqqi'in, dia kata apabila bercanggahan para sahabat, maka beliau memilih di antara pendapat mereka apa yang lebih dekat kepada kitab dan sunnah, dan dia tak keluar daripada pendapat mereka. Dan jika tak nyata padanya pendirian seseorang para sahabat, salah satu pendapat nyata lah padanya kesepakatan salah satu pendapat tadi kepada kitab dan sunnah, dia ceritakan pencanggahan padanya dan dia tak mentazam, tak memutuskan pendapat dengan sebarang pendapat. Okay. Dan telah mengerahkan, mengusahakan orang-orang daripada Syekh Mazhab Ahmad ni. Sesudah itu satu usaha yang amat dihargai dalam membetulkan riwayat ataupun menguatkan sebagainya ke atas sebagian lain, ataupun mensepakatkan di antaranya apa yang boleh sepakat, apa yang penyepakatan di antaranya dibolehkan. Dan melihat para pengkaji bahawa mazhab Ahmad ni tidak tersebar di negeri Islam dengan penyebaran selainnya, seperti penyebaran selainnya daripada walaupun banyak ulama-ulama dia. Dan Ibn Khaldun telah memberikan alasan atau memberikan ilah pada itu dengan kata-kata beliau bahawa Ahmad bin Hanbal diikuti dia sedikit saja. Okey. Kerana jauhnya mazhab dia daripada ijtihad dan pengusulan ataupun keaslian beliau dalam berpegang ataupun bersandarkan menguatkan dengan riwayat dan bagi khabar-khabar antara sesama lain. Dan kebanyakan mereka di Syam, Iraq, Baghdad dan sekitarnya, dan mereka adalah orang yang paling ramai, orang-orang yang menukilkan mazhab Ahmad ni paling banyak menghafal bagi sunnah dari riwayat hadis. Sebab tu tak nampak sangat kat situ sebagai Ahmad ni sebagai yang menonjol, dan tidak menerima Syekh Abu Zuhrah alasan ini yang disebut Ibn Khaldun, kerana sabit dalam mazhab pembukaan pintu ijtihad, dan sesungguhnya telah wa in arja'i hadza ila awamil ukhra minha, sekalipun dikata dikembalikan perkara ini tak tersebar dengan mudahnya atau tak banyaknya tersebar mazhab Ahmad ni kepada sebab-sebab yang lain, bahawa sebenarnya dia dulu akhir mazhab yang keempat dari segi wujud, dan pengikut Imam Ahmad ni tak suka untuk penguasaan dan juga menjadi pemerintah. So, Imam Syafi'i pernah jadi gubernur di Yaman. Yang lain dia tak nak. Abu Hanifah dia punya anak murid Qadi Abu Yusuf ambil jawatan sebagai qadi. Imam Malik menjadi rujukan khalifah. Jadi Ahmad dia tak suka. Jadi sebab tu dia antara perkara yang menyebabkan kurang tersebarnya mazhab dia. Dan sedia diketahui bahawa mazhab Ahmad ni pada hari ini adalah mazhab yang meluasi atau paling atas di yang mengepalai di Najd, khususnya kawasannya Saudi Arabia, Hijaz, dan pada Mamlakah Arabia Saudiah secara umumnya. Jadi adalah negara yang melaksanakan syariat Islam dalam hal ehwal kehidupan kesemuanya. Tak kira sama ada hal ehwal syakhsiah, mana hal ehwal individu ataupun muamalah harta, qisas dan hudud, dan ini yang menyebabkan Ahmad mendapat penyebaran dan juga kekuatan sebab pelaksanaan syariah Islam oleh kerajaan Saud. Ini dapat dilihat paling dapat dilihat sebenarnya selepas daripada Malik Abdul Aziz pegang jawatan. Selepas daripada Malik Abdul Aziz pegang jawatan, dialah yang menyebabkan kerajaan Saudi itu terkenal sebagai pelaksana hukum syariah. Adapun sekarang ni macam bila cucu dia mula nak naik, dapat dilihat bahawa ada kecenderungan kepada liberalism dan kerosakan lah. Dia benda tak pelik lah. Datuk mukmin, cucu jadi pelik, itu biasa. Para anbiya pendapat macam tu. Para ulama dan sebagainya tak kisah, boleh je.
Raja yang baik dapat cucu yang pelik, itu tak ada masalah. Jadi tapi itu tidaklah menjatuhkan kedudukan mereka berbanding dengan negara-negara lain, sebab sampai sekarang Kerajaan Saudi masih lagi laksanakan hudud. Kita letak negara Iran ke, Pakistan ke, Turki ke, semua sekali tak laksanakan hudud. Malaysia tak laksanakan hudud. Tak laksanakan hudud Allah Ta'ala. Kita hukum-hukum Allah Ta'ala, lepas tu kita berlagak. Kita rasa kita lagi baik. Ini masalah sikit lah. Masalah sikit. Baik. Okey, wallahu alam. Okey, kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Kalau kita sempat masuk nanti, fake Islam di antara realitinya pada masa kini dan percubaan untuk memperbarui padanya. Okay, nanti kita akan bincangkan itu insya-Allah. Realiti sekarang dan percubaan untuk memperbarui fake. Itu insya-Allah nanti kita akan bincangkan. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okay, tak ada soalan. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.